شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال ها هنا ونهى بيده نحو الشام. Kita tengok pada sambungan hadis yang ke-35 pada jilid yang ke-15 kitab Bahrul Mazi, hadis yang ke-35. Qala an Bahz ibn Hakim, daripada Bahz ibn Hakim, an abihi, daripada ayahnya, an jaddihi, daripada neneknya, daripada datuknya Sayyidina Muhammad. Qala, kata datuknya Sayyidina Muhammad, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, aina ta'muruni, kemana kamu hendak menyuruh aku pergi? Qala ha huna. Baik, Sayyidina Muhammad qala ha huna, Nabi menyebut di sana. Nabi mengisyaratkan wa naha biyadihi nahwa Syam, Nabi mengisyaratkan tangannya ke arah negeri Syam. Hadis ini Sayyidina Muhammad diriwayatkan oleh nenek ataupun datuk kepada Bahz bin Hakim. Bahz bin Hakim mengambil hadis daripada ayahnya, ayah mengambil hadis daripada tuannya. Qala, kata tuannya, datuknya, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, aina ta'muruni, kemana kamu nak suruh aku pergi? Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya yang Nabi kita sebut, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum, apabila rosaklah ahli Syam fala khaira fikum, maka kamu tidak ada kebaikan lagi. Baik. Negeri Syam Sayyidina Muhammad yang merupakan kelebihan yang Allah letakkan dari Syam Sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi sebut dalam sebuah hadis, ketika itu para sahabat ada ramai bersama-sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebut Sayyidina Muhammad, tuba lisyam, beruntunglah negeri Syam. Tuba lisyam, beruntunglah orang-orang yang duduk di negeri Syam. Baik. Nabi kata inna malaikatar rahman, inna malaikatar rahman labasitatu ajnihatiha alaihi. Sayyidina Muhammad, kerana malaikat Tuhan itu membentangkan ataupun meletakkan sayapnya di atas negeri Syam. Maknanya negeri Syam itu negeri yang diliputi dengan rahmat.
Negeri Syam ini Sahabat Sayyidina Muhammad didoakan dengan Nabi SAW, Allahumma barik Syamana, wahai Tuhan berkatilah negeri Syam. Negeri Syam itu Sahabat Sayyidina Muhammad meliputi negara Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Itulah negeri Syam. Bila mana zaman penjajahan Sahabat Sayyidina Muhammad, maka penjajah membagikan negeri Syam kepada 4: Jordan, Syria, Palestin dan juga Lebanon. Jadi siapa-siapa yang dia duduk di Palestin, maka mereka duduk di negeri Syam. Siapa-siapa yang duduk di Lebanon, mereka duduk di negeri Syam. Begitu juga mereka yang duduk di Syria dan Sayyidina Muhammad termasuk di Lebanon. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad itu negeri Syam. Negeri Syam, Sayyidina Muhammad. Baik, dalam sebuah hadis yang lain disebut innal fasada idza amma fi Syam ya'ummu dzalika fi sa'iril mudun. Sesungguhnya kerosakan apabila telah meratai di negeri Syam, maka ia akan meratai di seluruh kota-kota seluruh dunia ini, kota-kota Islam seluruh dunia ini. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, itulah yang disebut dengan negeri Syam. Jadi bila mana suatu masa nanti Sayyidina Muhammad berlaku kelam kabut dan kacau bilau dunia ini, maknanya zaman peperangan yang hebat, dia disebut dengan zaman malahim ataupun zaman al-malhamatul kubra, zaman perang besar. Sayyidina Muhammad, seorang sahabat Nabi, mengatakan, aina ta'muruna, waktu itu kalau kami masih ada, aku ni masih ada wahai Rasulullah, aina ta'muruni, ke mana kamu nak suruh kami pergi wahai Rasulullah? Nabi mengisyarat kami ini, mengisyaratkan dengan tangannya, ha huna, kata Rasulullah, ke sana, iaitu Nabi kita mengisyaratkan ke arah negeri Syam. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, negeri Syam ini, Sayyidina Muhammad, di sana ada kota, ibu kota Syam yang disebut dengan Damsyik, yang kita panggil Damsyik. Damsyik itu ialah Dimashq, dalam bahasa Arabnya Dimashq. Jadi Sayyidina Muhammad, asal perkataan Damsyik ataupun Dimashq itu dari perkataan Dimsyaq. Siapa Dimsyaq? Dimsyaq bin Numrud bin Kan'an. Itu ialah asal orang yang membuka kota Damsyik. Namanya Dimsyaq bin Numrud Sayyidina Muhammad bin Kan'an. Baik, Dimsyaq bin Numrud bin Kan'an. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad dialah yang membina kota Damsyik. Baik, Sayyidina Muhammad, dan dia beriman dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik, kalau Numrud kita tahu Sayyidina Muhammad siapa. Jadi dia tu beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitu dia beragama dengan Islam. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, inilah kelebihan Damsyik. Baik, itulah kelebihan Damsyik dan juga penghuni Damsyik. Pada akhir zaman Sayyidina Muhammad, dia akan menjadi kubu umat Islam. Waktu peperangan dengan tentera Dajjal, tentera Imam Mahdi bertempur dengan tentera Dajjal, ketika itu Sayyidina Muhammad, kalau kita ada peluang pada hari itu, mana kita pergilah ke negeri Syam. Baik, Sayyidina Muhammad, dia akan jadi kota orang Islam di akhir zaman. Kata Sayyidina Muhammad ibnu Asakir, seorang ulama tarikh, ulama sejarah, Sayyidina Muhammad menyebut kelebihan kota Damsyik ini Sayyidina Muhammad, kerana dia dimasuki oleh ribuan orang yang pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Maknanya ribuan para sahabat memasuki kota Damsyik. Baik, sebab itu tuan-tuan, subhanallah, kalau kita pernah pergi ke Syria, kita sampai di Damsyik, kita rasa seronok sekali. Negeri itu pernah dijejaki oleh para sahabat. Subhanallah, Sayyidina Muhammad, mereka yang pernah melihat
wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alafu ainin, beribu mata yang pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Dimash atau memasuki ke negeri Syam sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebelum dan selepas menjadi rasul. Sebelum dan selepas menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau lepas menjadi rasul, Nabi kita masuk 2 kali. Yang pertama dalam perang Tabuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang kedua pada malam dimi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam diisrakan dan dimi'rajkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dalam hadis yang kita baca itu ialah hadis yang berkaitan dengan kelebihan negeri Syam. Jadi subhanallah, kalau hari ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bulan Mac ini bermula persengketaan yang kita pun tak pasti sama ada itu ialah sungguh-sungguh terjadi ataupun permainan politik, kita tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tuan-tuan, semua tu boleh ditelah. Cuma saya tertarik dengan kenyataan yang dibuat oleh Balu Sultan Sulu yang ke-34. Dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa berlaku di Sulu ialah drama. Dia buat apostrofi itu maknanya drama. Jadi subhanallah, barangkali sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pembacaan politik boleh dibuat berbagai-bagai. Yang menariknya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka yang menjadi pemberontak itu ada IC. Itu macam mana tu subhanallah. Mereka yang masuk ke Lahad Datu tu sallallahu alaihi wasallam, mereka tu yang Lahad Datu tu kebanyakan orang-orang Sulu. Mereka tu diberi IC semenjak daripada zaman Tun Dr. Mahathir. Pada zaman Tun Dr. Mahathir mereka telah mendapat IC. Bilangan mereka pada ketika itu mendapat IC sebanyak 400,000 orang. Ramai. Kita pun tak tahu ni politik apa, kita tak kerti. Subhanallah. Maka ni politik untuk menangguhkan pilihan raya sallallahu alaihi wasallam ataupun apa, wallahu a'lam, tak tahu. Jadi yang menarik perhatian, subhanallah sallallahu alaihi wasallam, rupa-rupanya jadi bahan kempen. TV1 tu kempen, maknanya tentang isu yang berlaku di Sarawak tu, mana di Sabah tu, maknanya kita bertahan negara daulat apa orang boleh masuk? Boleh masuk sampai 200 orang tu mana keselamatan negara? Kalau kita boleh masuk sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bertempat kita tuan-tuan. Kalau lah bertempat di laut tu logik, ni bertempat di darat. Tuan-tuan faham maksud saya? Kalau kemas kita punya pertahanan negara, perairan negara, perang di laut. Ni perang di darat, mana cepat curi masuk, lekeh na sempadan negara. Tu pun buat operasi daulat. Negara ni tak daulat lah. Lekeh orang boleh ceroboh. Kalau kita kata penceroboh sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam, rupa-rupanya maklumat yang kita dapat, ia jaga perairan tu bukan tentera, bukan TLDN, tapi polis marine. Polis marine bukan tentera perang. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, dia bukan tentera perang. Kalau PLDN memang tak boleh masuk. Itu kesilapan kerajaan. Subhanallah tuan, kita pun tak tahu. Orang yang celik politik, orang duduk sendiri Semenanjung. Bila dia Sabah, kita pun tak tahu hak benar macam mana. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau drama tu sangat malam. Sebab orang kena mati. Untuk kepentingan politik kena mati. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tu sangat malam. Subhanallah. Itu tuan. Jadi kalau hak tu sama ada tu sengketa tu perencanaan ataupun memang berlaku sungguh, memang sangat malam. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Kalau sungguh pada akhir zaman akan berlaku peperangan dan sebagainya, pertempuran yang sangat hebat, tuan-tuan, tempat berhimpun peperangan kemuncaknya adalah di negeri Syam. Nabi kata dalam hadis kita yang kita baca pada hari ini, baik, huna, pergi ke sana, iaitu Nabi kita mengisyaratkan ke negeri Syam. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab di sanalah tempat akan berakhirnya
Dajjal laknatullahi alaih. Disebutkan dibunuh Dajjal laknatullahi alaih. Qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang seterusnya. Nanti kita sebut dalam hadis yang seterusnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nabi sebut la tarji'u ba'di kuffar. Jangan kamu kembali menjadi kafir selepas kewafatanku. La tarji'u ba'di kuffaran sallallahu Muhammad. Jangan kamu semua kembali menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Selepas kewafatanku jangan siapa-siapa yang kembali menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jadi yang menyebabkan berlaku peperangan di antara kamu semua. Baik. Jadi yadribu ni memukul, memukul ba'dukum oleh sebahagian kamu riqaba ba'din, tengkuk akan sebahagian kamu. Maknanya perang. Baik. Jangan lepas ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad siapa pun menjadi kafir. Dengan sebab kafir tu akan berlaku peperangan. Baik, subhanallah. Dalam hadis ni ulama menyimpulkan beberapa pendapat. Apa makna yadribu ba'dukum riqaba ba'din tu maknanya macam mana? Yang pertama masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Kamu jangan murtad selepas kewafatanku. Baik. Nabi mengatakan hadis ini, Nabi ungkapkan hadis ini pada hari masalah Sayyidina Muhammad pada hari Nabi mengerjakan Hajjatul Wada', haji yang terakhir. Ketika Nabi duduk di atas untanya Sayyidina Muhammad yang berdiri di Jamratul Aqabah, Nabi mengatakan hadis ini, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Baik. Yang pertama maksudnya kamu jangan murtad lepas kewafatanmu. Baik, maksudnya Sayyidina Muhammad, kalau kamu murtad, tengkuk kamu boleh dipenggal. Maknanya darah kamu halal, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua masalah Sayyidina Muhammad, bila kamu menjadi kafir, sebahagian kamu menjadi kafir masalah Sayyidina Muhammad, pada ketika itu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, kamu akan perang, memerangi di antara kamu. Baik, masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya orang Islam akan memerangi golongan orang Islam yang kafir. Orang Islam yang Islam masih kekal akan memerangi orang Islam yang murtad. Baik, itu yang Nabi sebut. Kalau kamu kafir, akan berlakulah perang memerangi di antara kamu. Baik, soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Pendapat yang ketiga soalan Sayyidina Muhammad, jangan kamu kafir selepas kewafatanku, soalan Sayyidina Muhammad. Baik, dengan makna baik. Pada ketika itu, bila ada satu golongan yang kafir, soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ketika itu akan Tuhan cabut perasaan belas kasihan di antara seorang dengan seorang lain. Sedangkan tuan-tuan subhanallah, yang masuk daripada sulu itu orang Islam, yang perang dengan sulu pun Islam juga, soalan Sayyidina Muhammad. Baik, kita baca surah subhanallah, kita tengok soalan Sayyidina Muhammad. Dalam sahabat dilaporkan yang ada Sayyidina Muhammad, tentera Zulu tu bertindak kejam. Kejamnya mereka cabut paru-paru Sayyidina Muhammad, dipenggal kepala polis Sayyidina Muhammad, kemudian Sayyidina Muhammad dan dicongkir biji mata. Hal ni betul ataupun tidak, wallahu alam. Surah Baq tak boleh terima lagi, tak boleh baca. Sebab dalam politik ni macam-macam boleh berlaku. Baik. Di antara yang saya pernah dengar orang cerita, polis kalau nak buat sesuatu tangkapan, di antara style mereka akan tinggalkan senjata api dalam kereta seseorang. Ini benar yang boleh berlaku. Kalau nak menangkap seseorang, makanya itu di antara tindakan yang pernah dibuat oleh polis. Baik. Macamlah masalah Sayyidina Muhammad, peristiwa yang berlaku kepada Ma'unah. Peristiwa yang berlaku pada Ma'unah, salah seorang
bila mereka yang jaga kem tentera ni diarahkan untuk mengeluarkan Saudara Sayyidina Muhammad senjata-senjata daripada tempat dipanggil apa? Tempat simpan jangan dibuat keluarkan, sebab arahannya satu kumpulan tentera nak ambil. Jadi buat keluar, susun keluar semua senjata tu. Saudara tengok keluar esok suruh abang kem tentera dicerobohi. Buat tengok. Ni politik. Saya kata subhanallah. Saudara Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau kem tentera diceroboh tu lekeh sangat. Kem tentera tempat senjata boleh diceroboh tu mana tu lekeh sangat. Macamlah sempadan negara ni yang boleh orang duk mai keluar masuk tu pun lain pelik juga. Baik. Subhanallah, ni pembacaan. Baik, jadi tuan-tuan subhanallah Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi kalau berlaku sungguh peperangan yang macam tu, tuan-tuan, maka setiap orang dah tak rasa kasih belah lah. Dalam sahabat sebut Saudara Sayyidina Muhammad, kekejaman orang-orang Sulu ni subhanallah, hatta polis sudah mati pun akan ditembak lagi. Baik. Jadi kalau sungguh Saudara Sayyidina Muhammad, betul lah maknanya kasih belah ada lah. Bila kita nak bunuh mereka, mana ada kasih belas? Mereka nak bunuh kita, mana ada kasih belas? Bila panggil yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang ketiga. Pendapat yang keempat, Saudara Sayyidina Muhammad, maknanya pada ketika itu, kalau sebahagian kamu sudah pun keluar daripada Islam, Saudara Sayyidina Muhammad, berlaku satu kumpulan akan memerangi kumpulan yang lain, kumpulan ini akan perangi kumpulan ini, hanya akan perangi kumpulan ini, Saudara Sayyidina Muhammad, pada ketika itu perangai kamu adalah seperti orang-orang kafir. Baik. Jadi kalau perangai seperti orang kafir, Saudara Sayyidina Muhammad, baik, nescaya akan berlakulah pancung-memancung kepala di antara kamu, Saudara Sayyidina Muhammad. Baik, sehingga ketika itu kamu akan menghadapi kehancuran dan kebinasaan. Baik. Nabi kata la tarji'u ba'di kuffar. Jangan seorang pun jadi kafir lepas ni. Kalau kalau dengan sebab kafir seseorang itu, maka itu akan berlaku. Saudara Sayyidina Muhammad, pertempuran di antara Islam sama-sama Islam. Baik. Macam kita kata Saudara Sayyidina Muhammad yang berlaku di Syria. Baik. Makna berlaku di Syria satu kelompok tu Islam yang sebenarnya, satu kelompok lagi tu Islam yang sudah pun keluar daripada Islam. Saudara Sayyidina Muhammad. Baik. Selagi mana kita boleh duduk di atas rel Islam, kita semua hidup dalam keadaan aman damai. Tapi kalau salah kumpulan, salah satu daripada ataupun di antara umat Islam ni dah keluar pada Islam, maka berlakulah peperangan di antara Islam sama-sama Islam. Baik, Saudara Sayyidina Muhammad qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Baik. Dalam hadis ini Saudara Sayyidina Muhammad, Nabi mengatakan ini pada hari Nabi berkhutbah pada hari Hajjatul Wada, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji selamat tinggal. Baik. Tentu subhanallah Saudara Sayyidina Muhammad. Baik, kalaulah Islam sama Islam tu nak berperang. Islam sama-sama Islam tu nak berperang. Baik. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah ni Saudara Sayyidina Muhammad, waktu pertempuran yang berlaku di antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, baik, yang dikatakan Abu Bakrah ni dia tak berpihak. Pasal apa? Kalau aku di pihak ni, aku terpaksa merangi kumpulan ini. Kalau aku di kumpulan ni, aku terpaksa merangi kumpulan ini. Akhirnya dia tak berpihak. Pasal punya takut hadis yang Nabi sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata Rasulullah Sayyidina Muhammad, al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh tempatnya neraka. Orang yang dibunuh pun tempatnya neraka. Siapa bunuh orang, kalau perang sama-sama Islam, Rasulullah Sayyidina Muhammad, kita ni bunuh dia, kita boleh bunuh dia, kita tempatnya neraka. Dia yang dibunuh pun masuk neraka juga. Para sahabat tak faham. Ya Rasulullah, fama bal maqtul. Hak bunuh tu kami faham, masuk neraka. Tapi hak dibunuh tu pasti masuk neraka. Baik, Nabi kata Saudara Sayyidina Muhammad, hak yang dibunuh tu masuk neraka sebab dia pun nak bunuh kawan tu juga. Cuma tak ada bunuh, dia kena bunuh dulu. Dia kena bunuh dulu. Sebab berazam nak buat maksiat itu sudah kira maksiat.
Sehingga pada ketika itu Rasulullah Sayyidina Muhammad, Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, "Lau dakhala alayya ahadun hatta yaqtulani lam amna'hu," katanya. Kalau berlaku salah seorang untuk subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad dalam persengketaan itu, salah seorang di kalangan orang Islam di pihak itu membunuh aku, katanya, lam amna'hu, aku tidak akan benarkan dia, aku tak akan menghalang dia daripada membunuh aku. Aku tak bunuh dia. Maknanya aku tak membunuh siapa-siapa. Subhanallah Rasulullah Muhammad. Jadi tuan-tuan, bagilah peringatan terhadap keadaan yang Nabi peringatkan kita pada hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tu tak bunuh pun, dia bagi isyarat bunuh. Tu lagi teruk. Tuan-tuan, subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tu yang daripada sebut tu, kalau macam kalau hak laku sulu tu tuan-tuan, subhanallah, sampai nak kena mati, kesian tuan. Sampai isteri anggota polis tu 3 kali pingsan. Saya sendiri terkena yang mati, kesian sungguh. Tuan-tuan, tengok anak dia, kita kesian. Tapi permainan politik tu sampai tak tu, tuan-tuan. Dia kata nak heran apa? Hak kena bom lah. Hak kena bom, tuan. Dia boleh arahan untuk bom orang, meletupkan orang. Tu biasa dia boleh buat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu subhanallah. Dan sebuah hadis yang dikata, "Man a'ana ala qatli muslimin." Ala qatli muslimin bi syatri kalimatin jaa yaumal qiyamati maktuban baina ainaihi ya Aisyah min rahmatillah. Nabi kata Rasulullah SAW, siapa-siapa yang tolong untuk bunuh orang, siapa-siapa nak bunuh orang, dia tolong untuk bunuh orang, dengan satu kalimat, dengan bisyatri kalimah. Syatri kalimah ni tuan, kalimat ni perkataan, bukan dengan perkataan yang lengkap, tapi dengan separuh perkataan saja. Dengan separuh perkataan saja. Kalau dia kata bunuh tu satu perkataan, tapi dia kata bu, cuma tak boleh no, tak terbunuh ya, dengan separuh perkataan sahaja. Sallallahu alaihi wasallam, dia akan bangkit pada hari akhirat esok, tertulis di darinya, ya Aisyah min rahmatillah, wahai orang yang telah putus asa dari rahmat Allah. Tuhan akan tengok dah dia pada hari akhirat esok. Itu maknanya, tu mana balasan orang yang tolong bunuh orang. Bayangkan macam mana dosa orang bunuh orang. Subhanallah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Jadi subhanallah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Berlaku peperangan di antara Islam sama-sama Islam ini, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah merupakan di antara alamat bahawa kita sudah hampir dengan kiamat. Kita sudah hampir dengan kiamat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau perang Islam dengan orang kafir itu biasa, tapi Islam sama-sama Islam tu berperang. Islam sama-sama Islam tu berperang. Tuan-tuan doakanlah di Malaysia ni tak berlaku peperangan Islam sama-sama Islam, insya-Allah. Walaupun bergaduh dalam parti politik, harap-harap jangan sampai perang peperangan. Doakan tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Kena main aja. Jangan sampai perang sama-sama kita. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, kalau nak berlaku, jangan sama-sama Islam dengan sama-sama Islam. Biar